Dan saya, Nazirul Azli bin Noor Azizul Azmi dengan matriks nombor 08 DPI 18F 2010. Kumpulan kami akan membincangkan hikmah di sebalik COVID-19. Pada tahun 2020, dunia kita diserang virus COVID-19. Negara kita juga tidak terkecuali daripada serangan ini. Tidak dapat dinafikan lagi, COVID-19 ini telah merenggut banyak nyawa. Ini merupakan ancaman terbesar kepada umat manusia. Pada tahun 2020 juga, iaitu 18 Mac 2020, Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan ini tidak membolehkan kita keluar daripada rumah maupun bersosial seperti biasa. Tetapi, apakah hikmah di sebalik COVID-19 ini? Mati itu adalah sesuatu yang pasti. Seperti mana yang kita lihat, mereka yang telah pergi akibat COVID-19 ini telah ditanam tanpa keluarga di sisi, maupun ahli keluarga tidak boleh melihat buat kali terakhir. Hikmah yang kita boleh dapat daripada situasi itu adalah menghargai mereka yang masih hidup agar kita tidak mengesalinya di kemudian hari. Hal ini kerana COVID-19 ini menyerang tanpa mengira umur, bangsa maupun agama. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya menasihatkan anda, duduklah di rumah. Dan jika perlu keluar, jagalah penjarakan sosial dan pakailah mask anda. Dan janganlah takut mengambil vaksin. Hal ini kerana agar dapat meneruskan hidup seperti sedia kala, sama-samalah kita menghentikan penularan COVID-19 ini. #kita jaga kita. Selamat sejahtera. Nama saya Danis Raj daripada DPI 5A. Nombor matrik saya 08 DPI 18F 2013. Saya akan memberangkan tentang hikmah sebalik COVID-19. Okey. Manfaatkan masa bersama keluarga merupakan satu hikmah yang paling penting sebalik COVID-19 ini. Penularan wabak COVID-19 ini telah memberi impak yang negatif kepada ekonomi dan telah menjejas sektor seperti perniagaan dan pelancongan. Akibatnya, ramai orang menghabiskan masa mereka di rumah. Mereka memilih untuk keluar hanya jika ada keperluan yang penting sahaja. Disebabkan itu, tempat-tempat seperti pusat beli belah dan lapangan terbang agak lenggang daripada orang ramai ketika ini. Maka, inilah masanya kita dapat memanfaatkan masa di rumah bersama keluarga dengan lebih bermakna. Sering kita mengadu tentang kekurangan masa untuk bersama keluarga sewaktu sibuk bekerja. Apabila kita ada peluang seperti sekarang ini, maka ia tidak harus disia-siakan. Banyak aktiviti kekeluargaan dapat dilakukan di rumah juga. Ini termasuk belajar dan membaca bersama, menonton TV bersama, bermain game bersama ataupun setakat berbual bersama dengan tujuan merapatkan hubungan dan meningkatkan komunikasi bermakna antara ahli keluarga kita. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Mahmi Iskandar bin Muhammad Fauzi dari kelas DPI 5A. Nombor matrik saya adalah 08 DPI 18F 2023. Kedatangan tahun 2020 ini, kita diuji dan digemparkan dengan penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Kini, wabak tersebut telah berjaya mengorbankan lebih 2,500 rakyat Malaysia dan lebih 3 juta manusia di seluruh dunia. Ekoran daripada itu, ia telah menimbulkan kekecohan dan ketakutan dalam diri kalangan penduduk dunia dan merencatkan ekonomi sedunia. Tetapi, jika kita melihat di sebalik penularan COVID-19 ini, terdapat beberapa hikmah yang kita boleh dapati. Antara hikmahnya ialah ia mengajar kita supaya lebih bersyukur dan bersabar dalam kehidupan ini. Sebelum wabak ini melanda di negara kita, ada dalam kalangan kita yang tidak pernah merasai keperitan kemiskinan terhad pergerakannya, kesukaran dalam mendidik pelajar dan seumpamanya. Sekarang, sebabkan penularan COVID-19 di negara kita, kita semua terpaksa menghadapi kelembapan ekonomi, tidak dapat bergerak bebas dan terpaksa menjaga dan mendidik dan mengawasi sendiri kenakalan anak-anak. Hal ini akan membantu kita merasa lebih bersyukur atas nikmat kurniaan dan bersabar terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Muhammad Ilman bin Abdul Alim dan matrik nombor saya ialah 08 DPI 18F 2012 dari kelas DPI 5A. Antara hikmah COVID-19 yang dapat saya uraikan ialah ia dapat melahirkan insan yang sabar dalam memenuhi perintah dan suruhan Allah. Sebagai contoh, beribadat, bersolat, berpuasa, berzikir, bangun malam dan sebagainya. Sifat sabar juga dapat menjauhkan diri daripada melakukan larangan Allah, iaitu maksiat, menyebabkan fitnah, bercakap bohong, mengadu domba dan mengambil orang lain atau sebagainya. Ia juga dapat memupuk sifat sabar dalam seorang ketika menerima ketentuan takdir yang berhubung dengan penderitaan atau kesulitan, terutamanya berhadapan dengan hujan, sakit, kemiskinan, kelaparan, kehilangan orang tersayang dan sebagainya. Bersabar dalam menempuh ujian yang mendatang adalah suatu ibadat yang sangat mulia dan dianggap penting. Firman Allah SWT dalam surah Al-Insan ayat 12. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّاتٌ وَحَرِيرًا. Maksudnya, dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutera. Hal ini kerana sifat sabar dapat mengelakkan umat Islam daripada terjerumus daripada kealpaan atau kufur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rumusan yang dapat disimpulkan dengan tajuk hikmah di sebalik COVID yang melanda negara kita, terutamanya amnya di seluruh dunia, ialah sama-sama kita menjaga kesihatan diri, kebersihan diri dan menghargai orang yang tersayang yang masih hidup bersama kita tu, terutamanya ahli keluarga, sahabat-sahabat, walaupun kita sekarang masih dalam perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan di seluruh negara. Terutamanya kita sebagai rakyat Malaysia mestilah berasa bersyukur dapat bersama keluarga, di samping bersabar menghadapi pandemik ini dengan bersikap terbuka dan mengingati orang yang
kurang dari segi pendapatan ekonomi, contohnya golongan-golongan rentan yang terpaksa menghadapi pandemik ini dalam keadaan yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap disebabkan ketidakstabilan ekonomi. Akhir kata, saya ingin memberi cadangan agar kita tingkatkan silaturahim dalam masyarakat bersama keluarga yang tersayang tanpa membuat hasutan ataupun anasir-anasir yang boleh memecah belahkan kaum melalui hasutan, melalui mesej WhatsApp dalam mengganggu-gugat kedudukan masyarakat, kestabilan masyarakat dengan memberi mesej yang tidak sihat seperti tidak mengambil vaksin, tidak mengikut SOP yang digalakkan oleh kerajaan, dan sama-sama kita menjaga diri, meningkatkan prestasi kesihatan mental bagi menghadapi cabaran COVID kali ini. Akhir kata, terima kasih di atas segala apa yang kerjasama yang diberikan oleh masyarakat jiran dalam masyarakat, supaya kita lebih kuat dan kita jaga kita dalam menghadapi pandemik yang agak besar dugaannya di abad ke-21 kali ini.